Korang ingat lagi tak, sebelum kehilangan Acap, ada seorang pemuda yang pernah hilang dekat Bukit Berogak. Misi mencari dan menyelamat Muhammad Azharul Mukris Abdul Rahman, 21 tahun yang dilaporkan ketika hilang mendaki Bukit Berogak Semenyih Ahad lalu berakhir apabila dia berjaya ditemui dalam keadaan selamat. Apa yang mengejutkan, dia telah hilang selama 7 hari dan telah ditemui dalam keadaan selamat dan masih bernyawa. Tapi dia rasa dia hilang cuma 3 hari sahaja, bukan 7 hari. Seriously, banyak pengajaran dan banyak peringatan yang kita boleh take note dalam kes ni. Hi, assalamualaikum guys, welcome back to the Kainis channel. Kes ni telah berlaku pada Januari 2017 di mana Azharul Mukris yang berumur 20 tahun pada ketika itu bersama 5 lagi rakannya telah mendaki Bukit Berogak sekitar 4 petang. Ketika tu rakan-rakan Mukris ni berhenti seketika, tapi Mukris ni rasa yang dia tak penat dan dia mampu untuk terus mendaki, jadi dia pun mendaki sampai ke puncak seorang diri. Ketika Mukris ni berada di puncak, dia tengok rakan dia lain tak sampai lagi. Ketika Mukris berada di puncak terakhir itulah, dia telah bertembung dengan seorang budak perempuan kecil yang memakai purdah putih. Jam masa tu dah pukul 6.30 petang dan Mukris ni ibarat terpukau dan dia ikut budak perempuan tu. Okey, sambil Nisa nak bercerita, Nisa nak pukau korang sekali dengan Velvet Coffee 3-in-1 ni. Menurut perkongsian Mukris, selama 7 hari dia hilang tu, dia telah dijaga oleh bunyan, di mana perkara tu telah dimaklumkan sendiri oleh makhluk yang menjaganya. Dan dia telah dibawa ke sempadan bunyan yang terletak di dalam gua. Okay, tekak Nisa dah kering, Nisa nak bancuh Velvet Coffee ni kejap. So, this one flavor Inspire. Okay, so kita buka, kita bancuh sama-sama. Dia cuma perlukan 150ml air je tau, baru dah rasa dia padu. Lepas tu yang bestnya sebab dia punya, apa ni, nampak tu banyak kan? Okay, lepas tu kita kacau. Ini Nisa pakai air seram tau. Bau dia. InsyaAllah bau dia. Nisa suka dia kopi tu dia macam pekat-pekat sikit. Macam ni dia rasa creamy macam lemak-lemak. So memang sedap lah. Bau lega. Apa yang buatkan Nisa jatuh cinta dengan Velvet Coffee ni sebab korang tengok atas dia dipenuhi dengan buih-buih cinta tu tak? Atas itu banyak buih-buih tau. Itulah yang rasa dia lagi mantul Pak Abu, rasa dia lagi kau. Okay, macam sebelum ni Nisa letak ais, tapi untuk kali ni sebab Nisa buat video ni malam, so Nisa nak minum som-som panas macam ni, lagi kau, lagi sedap. Dia ada juga flavor mocha, latte, cappuccino. Tapi macam Nisa ni, Nisa punya flavor Inspire khas untuk wanita. Macam suami Nisa, dia pernah minum juga flavor Inspire ni. Tapi Alhamdulillah lah dia tak bertukar jadi perempuan. So kalau korang nak dapatkan juga Velvet Coffee ni, korang boleh tekan je dekat pin komen tu. Nisa ada tinggalkan website dia. Nikmat dunia. Mukris mengatakan gua tu lapang, ada pasir dan kawasannya luas. Dekat situ tak ada rumah pun sebab Mukris ni dia berada di sempadan je tau. Dia belum masuk lagi dekat perkampungan bunyan tu. Kalau dia masuk ke perkampungan bunyan tu, barulah dia akan jumpa rumah-rumah. Penjaga bunyan tu terdiri daripada ibu, ayah serta 2 orang anak perempuannya. Yang perempuan semuanya memakai purdah putih. Yang lelaki wajah dia seperti biasa je, tak adalah macam handsome sangat ke apa, tapi mereka lebih tinggi daripada manusia. Manakala yang perempuan pula Mukris katakan sangat cantik, kalahlah K-pop, artis-artis yang ada dekat Malaysia ni. Tapi yang perempuan semuanya pakai purdah. Jadi Nisa rasa mungkin Mukris ni nilai dari segi pandangan mata diorang kot. Ketika Mukris di sana, Mukris dah ditawarkan untuk berkahwin dengan anak bunyan yang sulung. Tapi ada syaratnya di mana kalau Mukris setuju untuk berkahwin dengan anak bunyan tu, dia tak boleh langsung balik untuk jumpa mak ayah dia. Disebabkan perkara itulah yang menguatkan Mukris untuk menolak pinangan tersebut. Disebabkan dia ingat dan rindukan mak serta ayahnya. Mukris kata dekat bunyan tu yang dia nak balik dan dia usaha untuk cari jalan keluar tapi tak jumpa-jumpa. Dia jalan dan pusing di kawasan yang sama je. Mukris sedar yang masa tu dia berada dekat alam lain dan dia tak rasa takut langsung. Dalam fikiran dia cuma nak cari jalan untuk keluar dari situ je. Selama 7 hari kehilangan Mukris bersamaan dengan 3 hari Mukris berada di sana, aktiviti Mukris bersama bunyan tu dekat sana hanyalah solat serta baca Al-Quran sahaja. Di mana saiz Al-Quran tu lebih besar daripada saiz Al-Quran yang biasa kita baca. Dan bila Mukris tersilap baca, bunyan tu siap boleh tegur lagi tau. Jadi macam mana Mukris ni boleh jumpa jalan keluar? Pada hari terakhir Mukris berada di alam bunyan tu, ada ular tedung selah yang jatuh dekat atas badan dia.
Ular tu bercakap dekat Mukhris kalau dia nak keluar dari situ, dia kena ikut cahaya matahari yang menyuluh matanya. Dan kemudian ular tu bertukar menjadi tongkat. Jadi Mukhris ikut apa yang ular tu pesan, dan masa dia cari jalan keluar tu, dia bawa sekali tongkat tu. Tapi sayangnya tongkat tu telah tertinggal di lokasi yang Mukhris ditemui. Saya rasa lega sangat setelah 7 hari saya berada di tempat sini. Sehingga sekarang saya lega sangat, alhamdulillah, mangsa telah dijumpai oleh orang awam di sini. Mengikut perkongsian Piyu Taha, apa yang terjadi dekat Mukhris ni adalah benar. Apa yang dikatakan oleh pemuda broga ini ada kaitannya dengan jin dan syaitan. Syaitan ni bukan makhluk, dia adalah sifat. Sebab tu manusia boleh jadi syaitan dan jin pun boleh jadi syaitan. Oh, sebab tu lah orang selalu cakap perangai kau ni macam setan. Jin ni berasal dari api, manusia dari tanah, sama ada tanah yang gelap atau cerah. Bunyan itu adalah jin. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berdakwah kepada golongan jin. Bermakna jin itu wujud dan jin ini beragama. Ada agama Islam dan kafir. Yang diceritakan ni adalah jin Islam kerana dia solat, baca Al-Quran. Dan dia culik Mukhris ni pun sebab dia berminat nak kahwin dengan Mukhris. Misal katalah Mukhris terima lamaran tu, bermakna Mukhris akan tinggal selama-lamanya dekat alam sana. Biasanya Bunyan ni target calon suami dia sama ada lelaki bujang ataupun lelaki yang dah berkahwin tapi masih tak mempunyai zuriat. Walau bagaimanapun dalam Islam, kita kena sentiasa beringatlah bahawa kita sebagai manusia ni tak boleh berkahwin ataupun bersetubuh dengan jin. So jadikanlah kes ni sebagai pengajaran dan peringatan untuk kita lah, terutama bagi kaum lelaki. Picnic with my best